Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid? Pada hari ini kita teruskan pelajaran kita subjek Bahasa Melayu tahun 5, unit 10. Tajuk pada hari ini yang akan kita pelajari ialah Kem Perkemahan Muhibah. Jadi cikgu harap semua telah bersedia. Jom kita belajar bersama-sama. Baiklah, standard kandungan kita pada hari ini ialah 3.3 iaitu menghasilkan penulisan. Standard pembelajaran kamu pada hari ini ialah 3.3.2. Kamu akan mengedit dan memurnikan perenggan dari aspek ejaan, tanda baca, penggunaan imbuhan, penggunaan kata dan struktur ayat. Objektif pembelajaran pada hari ini, cikgu harapkan pada akhir pengajaran dan pembelajaran secara PDPR nanti, semua murid dapat mengedit dan memurnikan teks dari aspek penggunaan kata dan struktur ayat. Baiklah, seterusnya kriteria kejayaan, cikgu harapkan semua murid akan dapat mengenal pasti kesalahan penggunaan kata dan struktur ayat dalam teks dengan betulnya. Baiklah murid-murid, cikgu harap semua murid telah bersedia. Sila pastikan ada buku teks bersama dengan kamu dan juga buku modul PDPR yang telah cikgu berikan sebelum cuti sekolah tempoh hari. Baiklah, cikgu harap semua murid dapat rujuk buku teks. Buka muka surat 78, unit 10, tajuk Kem Perkemahan Muhibah. Baiklah, ini ialah muka surat 78. Mari kita lihat bersama-sama. Okey, ini ialah petikan Kem Perkemahan Muhibah. Jadi pada hari ini kemahiran yang akan kamu pelajari ialah kemahiran menulis. Sebelum itu, mari kita baca bersama-sama. Cikgu harap semua murid dapat baca bersama-sama. Baiklah, baca dengan kuat ya. Baca bersama dengan cikgu. Kem Perkemahan Muhibah. Farisha berkongsi cerita tentang kem perkemahan Muhibah yang telah berlangsung di sekolah kepada anggota keluarganya. Majlis telah dimulakan dengan acara sambutan ketibaan tetangga kehormat. Majlis ini adalah untuk menjalin pautan perpaduan antara murid di sekolah pelbagai aliran. Selain itu, persefahaman dalam kalangan murid dan ibu bapa dipupuk sejak dapat lagi di sekolah. Acara perasmian dimulakan dengan paluan kompang, tabla, dolak dan gendang. Cikgu ulang sekali lagi. Acara perasmian dimulakan dengan paluan kompang, tabla, dolak dan gendang Cina daripada kelab alunan serumpun. Kemudian tetamu dan murid-murid kaku menyanyikan lagu patriotik dan beberapa kuntum lagu muhibah seperti lagu Setia. Selepas itu, tetamu dan ibu bapa untuk beramah mesra dengan peserta melawat ke tapak perkemahan. Mereka teruja apabila melihat murid-murid pelbagai kaum bekerjasama ketika menghias kemah. Penyampaian hadiah kepada badan beruniform sekolah
ialah penutup acara majlis itu. Sebelum bersurai, semua murid dan tetamu ke kantin untuk menjamah selera. Mereka makan sambil dihiburkan dengan laungan lagu. Sikap mesra dalam mengukuhkan perpaduan kalangan murid dan ibu bapa mereka. Jadi murid-murid, ini ialah contoh petikan yang kita baca sebentar tadi. Di sini, mari kita bincang terlebih dahulu isi petikan ini. Pada perenggan 1, menceritakan tentang Farisha yang berkongsi ceritanya tentang kem perkemahan Muhibah yang telah berlangsung di sekolahnya kepada anggota keluarganya. Baiklah, perenggan yang kedua, terdapat huruf yang perkataan yang bercetak berwarna merah di sini. Di situ sebenarnya terdapat beberapa kesalahan. Baiklah, sebelum kita bincang tentang kesalahan, mari kita tengok terlebih dahulu isi petikan ini. Baiklah, Farisha bercerita tentang majlis tersebut telah dimulakan dengan acara sambutan ketibaan tetangga kehormat. Ada kesalahan di situ. Baiklah, seterusnya, tujuan majlis ini diadakan adalah untuk menjalin pautan. Pautan tu salah ya. Perpaduan antara murid di sekolah yang terdiri daripada pelbagai kaum. Seperti sekolah kamu ada kaum India. Ada juga sekolah lain yang terdiri daripada kaum Cina, kaum India, dan ada juga etnik Sikh. Itu dia yang kita katakan pelbagai kaum. Kemudian selain itu, tujuan yang kedua, majlis ini diadakan supaya dapat memupuk sikap persefahaman dalam kalangan murid dan ibu bapa sejak dapat lagi di sekolah. Ada kesalahan di situ ya. Mari kita tengok perenggan yang ketiga. Acara perasmian dimulakan dengan apa? Ada paluan kompang, tabla, dolak dan gendang Cina. Apa ni? Inilah menunjukkan gabungan perpaduan antara kaum. Kalau paluan kompang ni biasanya kaum Melayu, tabla ialah kaum India, dolak dan gendang Cina ni biasanya kaum Cina. Ini paluan kompang ni semua ialah daripada kelab alunan serumpun. Membawa maksud daripada serumpun tu maknanya dari kaum Cina, India dan Melayu. Baiklah, seterusnya selepas acara perasmian, murid-murid dan tetamu akan kaku. Betul ke kaku ni? Menyanyikan lagu patriotik. Biasa kalau kamu menyanyikan lagu patriotik, apa yang kamu buat? Adakah kamu akan kaku? Baiklah, selain itu mereka juga menyanyikan beberapa kuntum lagu. Betul ke kuntum lagu? Lagu apa tu? Lagu Muhibah, seperti lagu Setia. Selepas itu, apa yang mereka buat? Tetamu dan ibu bapa ni akan beramah mesra dengan peserta melawat ke tapak perkemahan. Sepatutnya mereka melawat ke tapak perkemahan dan mereka beramah mesra. Ya, baiklah, seterusnya mereka teruja melihat murid-murid daripada pelbagai kaum yang bekerjasama ketika menghias kemah. Jadi ibu bapa dan para tetamu ni tadi berasa gembira lah. Teruja tu ialah bangga ataupun gembira bila mereka dapat melihat murid-murid daripada pelbagai kaum ini bekerjasama ketika menghias kemah. Baiklah, dan perenggan terakhir sekali, penyampaian hadiah. Sebagai acara penutup majlis, mereka mengadakan penyampaian hadiah kepada badan beruniform sekolah. Sebelum bersurai, semua murid dan tetamu akan pergi ke kantin untuk menjamah selera. Betul ke menjamah selera? Baiklah, seterusnya, sambil makan mereka dihiburkan dengan laungan lagu. Betul ke laungan lagu? Sikap mesra dalam mengukuhkan perpaduan kalangan murid dan ibu bapa mereka. Ini ayat ni sebenarnya salah ya. Sepatutnya apa? Nanti kita akan bincangkan bersama. Baiklah, seterusnya tengok pula pada jadual di bawah. Jadual yang berwarna biru tu
ialah kesalahan daripada penggunaan kata dan kamu perlu betulkan kesalahan penggunaan kata. Baiklah, nanti kita bincangkan bersama-sama. Baiklah, seterusnya penggunaan struktur ayat. Terdapat juga beberapa kesalahan penggunaan struktur ayat. Baiklah, untuk perenggan kedua tu telah pun diwarnakan dengan warna merah. Perenggan ketiga, keempat, ya, masih ada kesalahan di situ. Dan kita perlu cari apa kesalahan dan kita perlu betulkan. Baiklah, cikgu harap semua murid telah bersedia. Jom kita nak edit dan murnikan teks dari aspek penggunaan kata dan struktur ayat. Mari kita lihat slide yang seterusnya. Baiklah, dalam slide ini dia ialah cikgu keluarkan petikan jadual dan juga tentang penggunaan kata dan struktur ayat yang perlu kamu edit. Baiklah, di sini cikgu tunjukkan dengan lebih dekat lagi tentang jadual tersebut, ya. Jom kita tengok satu persatu. Baiklah, di sini cikgu keluarkan terlebih dahulu perenggan yang kedua. Perenggan pertama tiada kesalahan. Perenggan yang kedua, cuba kamu tengok bahagian yang atas ni. Sekejap ya, cikgu tunjukkan. Ini dia. Ini ialah contoh petikan tu. Perenggan yang kedua. Perenggan yang kedua. Okey, kita baca sekali lagi. Majlis telah dimulakan dengan acara sambutan ketibaan tetangga kehormat. Jadi, untuk tetangga tu, dia bulatkan perkataan tetangga tu, kan? Jadi, cuba tengok tetangga tu. Okey, cikgu kotakkan. Tetangga tu salah. Sepatutnya apa? Kehormat. Kehormat tu apa? Biasanya kalau di sekolah kamu ada buat majlis, kamu akan menyambut, pihak sekolah akan menyambut siapa? Akan menyambut tetamu. Ni dah ada dah jawapan dia. Dia dah sediakan. Sepatutnya tetangga tu salah. Sepatutnya tetamu. Tetamu kehormat. Baiklah, seterusnya. Apa lagi yang salah? Cikgu dah kotakkan di situ. Pautan. Mari kita baca sekali lagi. Majlis ini adalah untuk menjalin pautan perpaduan antara murid di sekolah pelbagai aliran. Betul ke pautan tu? Salah, kan? Sepatutnya untuk menjalin. Menjalin. Tengok perkataan sebelum dia. Perkataan sebelum dia ialah menjalin. Cikgu gariskan. Okey, menjalin. Menjalin pautan. Betul ke? Salah. Sepatutnya menjalin. Baiklah, tengok pada jadual yang berwarna biru ini. Apa jawapannya? Jawapannya ialah hubungan. Menjalin hubungan perpaduan antara murid di sekolah pelbagai aliran. Baiklah, seterusnya ada contoh ayat yang terakhir ni. Ayat yang terakhir ni dia semuanya berwarna merah. Maknanya semuanya salah. Ini ialah kesalahan daripada apa? Kesalahan dari aspek struktur ayat. Jadi cikgu akan kurungkan semuanya ayat itu. Jadi ayat ni sebenarnya tunggal terbalik. Kalau struktur ayat maknanya susunan ayat tu salah. Baiklah, cuba tengok pada jadual di bawah. Tengok dulu kat mana yang salahnya, ya. Tengok pada jadual di bawah. Telah pun cikgu dah ada perkataan ni, ayat yang salah. Kemudian ayat yang betul. Cuba tengok ayat yang betul. Ayat yang betul ialah, cuba kamu tengok. Okey, kesalahannya ialah sejak dapat lagi di sekolah. Sejak dapat lagi di sekolah. Okey, cikgu ulang sekali lagi ayat dia. Baca sekali lagi, ya. Selain itu, persefahaman dalam kalangan murid dan ibu bapa dipupuk sejak dapat lagi di sekolah. Okey, ayat itu salah. Sepatutnya tengok pada ruangan yang betul. Sejak di sekolah lagi. Jadi, dapat lagi di sekolah tu salah. Kita kena betulkan. Setelah dibetulkan, ayatnya berbunyi begini. Selain itu, persefahaman dalam kalangan murid dan ibu bapa dapat dipupuk sejak di sekolah lagi. Jadi di sini dalam buku teks kamu dia dah nyatakan, dia dah tulis jawapan yang betul, kan? Okey, kamu tak perlu buat apa-apa. Sekarang keluarkan buku modul kamu. Modul kamu muka surat ke berapa? Kalau tak silap cikgu muka surat ke-5. Cuba semak muka surat ke-5. Ada tak petikan yang sama macam ni? Jadi kamu keluarkan, ya.
Okey, jom sekarang kita nak tulis jawapan yang betul untuk slide yang seterusnya. Baiklah, seterusnya mari kita tengok perenggan yang ketiga. Ini dia perenggan yang ketiga ya. Nanti kejap cikgu tunjukkan. Baiklah, ini ialah perenggan yang ketiga. Dalam perenggan ketiga ini tak ada perkataan yang bercetak warna merah. Tetapi sebenarnya ada kesalahan. Mari kita lihat bersama-sama. Acara perasmian dimulakan dengan paluan kompang, tabla, dolak dan gendang Cina daripada kelab alunan serumpun. Di sini tiada apa-apa kesalahan. Ayat ini betul. Baiklah, seterusnya. Kemudian, tetamu dan murid-murid kaku menyanyikan lagu patriotik dan beberapa kuntum lagu muhibah seperti lagu setia. Betul ke ni? Tengok ada perkataan yang salah di situ. Apa dia? Kaku. Biasanya orang nyanyikan lagu patriotik, adakah kamu akan kaku? Bukan. Sepatutnya apa? Baiklah. Tengok pada jadual yang berwarna biru ni, kesalahannya ialah kaku. Perkataan kaku yang salah. Sepatutnya perkataan yang betul ialah berdiri. Kalau nak nyanyikan lagu patriotik, mestilah berdiri. Jadi, jawapannya berdiri menyanyikan lagu patriotik dan beberapa kuntum lagu. Betul ke kuntum? Salah. Penjodoh bilangan kuntum salah. Kalau lagu, penjodoh bilangan untuk lagu ialah apa? Penjodoh bilangannya tengok pada ruang yang betul. Apa cikgu tulis? Jawapannya ialah buah. Lagu penjodoh bilangannya ialah buah. Baiklah, cikgu baca sekali lagi. Kemudian tetamu dan murid-murid berdiri menyanyikan lagu patriotik dan beberapa buah lagu muhibah seperti lagu setia. Baiklah murid-murid. Selepas kamu habis tengok video ni, baru kamu salin semula ya. Baru kamu salin dalam modul tu jawapan dia. Baiklah, seterusnya. Kita tengok ada kesalahan tak di situ? Ada apa-apa? Okey, jom kita tengok ayat seterusnya. Selepas itu, tetamu dan ibu bapa untuk beramah mesra dengan peserta melawat ke tapak perkhemahan. Ayat ini tidak tersusun dengan betul. Jadi apa yang perlu kita buat? Cikgu akan buat tanda kurungan. Maknanya semua ayat tu tidak disusun dengan betul. Apa kesalahan di situ? Kita kena tengok jadual penggunaan struktur ayat ni. Kesalahannya bukan pada perkataan, tapi ayat tu salah susunannya. Baiklah, cikgu keluarkan semula apa yang salah tu. Selepas ini kamu kena tulis tau. Pada ruangan yang salah tu, salin semula ayat yang salah tu semuanya seperti yang cikgu tunjukkan. Sekarang kita nak betulkan ayat dia. Sepatutnya selepas itu, apa dia? Baiklah, tengok jawapan cikgu. Ayat tu tunggal terbalik. Sepatutnya selepas itu tetamu dan ibu bapa melawat ke tapak perkhemahan. Masukkan perkataan lain. Untuk beramah mesra dengan peserta. Cikgu ulang sekali lagi. Selepas itu, tetamu dan ibu bapa melawat ke tapak perkhemahan untuk beramah mesra dengan peserta. Jadi ayat ni sebenarnya yang belakang dibawakan ke depan. Yang ke depan dibawa ke belakang. Jadi kita kena susun semula. Baiklah, jelas ya? Baiklah, seterusnya. Mari kita lihat slide yang seterusnya. Baiklah, mari kita lihat petikan yang terakhir. Kita baca bersama-sama. Penyampaian hadiah kepada badan beruniform sekolah ialah penutup acara majlis itu. Ayat ini tiada kesalahan. Baiklah, ayat seterusnya. Sebelum bersurai, semua murid dan tetamu ke kantin untuk menjamah selera. Cuba awak perhatikan perkataan menjamah. Betul ke perkataan menjamah? Selalunya kalau orang nak makan, yang berkait dengan makan, betul ke perkataan menjamah? Baik, tengok pada jadual biru ni, perkataan yang salah ialah menjamah. Sepatutnya, apa jawapannya? Ya, menjamu selera. Menjamu selera. Baiklah, seterusnya, ayat seterusnya. Mereka makan sambil dihiburkan dengan laungan lagu.
Takkanlah orang makan sambil dengar lagu. Laungan, awak tahu tak apa maksud laungan? Laungan tu maksudnya suara yang kuat, laung-laung gitu. Nak makan pun tersedak kan? Jadi, jawapannya salah. Perkataan laungan salah. Sepatutnya, apa dia yang berkait dengan lagu? Jawapannya, mereka makan sambil dihiburkan dengan dendangan lagu. Dengan dendangan lagu. Baiklah, seterusnya tengok pada ayat yang terakhir. Sikap mesra dalam mengukuhkan perpaduan kalangan murid dan ibu bapa mereka. Nampaknya ayat ni macam tak sedap je bunyinya kan? Jadi, kesalahannya ialah penggunaan struktur ayat. Kalau salah ayat, apa kita nak buat? Kurungkan semua ayat tu. Jadi ayat ni sebenarnya tidak disusun dengan betul ataupun tunggang terbalik. Sepatutnya, baiklah, kita tengok pada ruang salah ni. Okey, awak kena salin semula ayatnya. Kemudian pada ruangan yang betul, ayatnya sepatutnya macam mana? Seperti yang tadi, yang belakang sepatutnya ke depan, yang depan sepatutnya letak di belakang. Jawapannya ialah sikap mesra dalam kalangan. Ni tadi kalangan murid kan? Masukkan perkataan dalam. Sikap mesra dalam kalangan murid dan ibu bapa mengukuhkan perpaduan mereka. Itulah jawapannya. Itulah jawapannya. Cikgu ulang sekali lagi. Sikap mesra dalam, selepas perkataan dalam tu, ambil ayat yang hujung. Dalam kalangan murid dan ibu bapa, kemudian sambungkan mengukuhkan perpaduan mereka. Jadi itulah ayat yang betul. Jadi cikgu harap kamu jelas dengan pelajaran kita pada hari ini. Selepas ini kamu boleh buka slide yang ini. Slide ini ada semua pembetulan yang telah pun kita editkan perkataan dan kita betulkan ayatnya. Baiklah, selepas ini cikgu nak kamu salin semula jawapan yang betul dalam modul. Selepas kamu salin dalam modul, kamu perlu buat apa? Ambil gambar ni saja. Jawapan kamu dalam modul saja. Kemudian hantar jawapan kamu tu ke dalam grup Telegram. Telegram apa? PDPR 5 Maju. Grup Bahasa Melayu, grup BM PDPR 5 Maju 2021. Ingat ya, hantar pada ruang yang telah cikgu tulis. Kalau cikgu tulis, hantar tugasan di sini. Tengok tarikh pada hari ini, 25 hari bulan. Jadi kamu klik pada add comment dan kamu hantar. Mula-mula sekali mesti ambil gambar terlebih dahulu ya. Selepas ambil gambar, hantar jawapan kamu dalam ruang apa? Dalam ruang add comment tugasan di grup Telegram. Baiklah murid-murid, setakat ini sahaja pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap semua murid telah pun faham pelajaran kita pada hari ini dan cikgu harap semua murid dapat menyalin jawapan cikgu tadi dan hantar seperti yang cikgu arahkan. Ingat, jangan bertangguh masa. Dah tengok cikgu punya video ni, terus salin jawapan dan snap gambar hantar ke grup Telegram. Baiklah, sekian saja. Jumpa lagi murid-murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.